Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berhujung minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah lama saya tak buat sharing saya punya channel. InsyaAllah sekarang ada sedikit kelapangan untuk saya membuat sharing berkenaan tentang inilah technical trading dalam trading dalam untuk kita nak trade lah. Okey, untuk kita nak trade. InsyaAllah doakan saya untuk selalu ada kelapangan untuk memberi ilmu sedikit sebanyak membantu kita semualah dalam memahami ilmu trading ni. Okey, insyaAllah. Okey, kalau sebelum ni saya ada buat sharing berkenaan dengan market structure. Okey, market structure, apa yang pentingnya di dalam market structure tersebut lah. Okey, apa yang pentingnya di dalam market structure, apa yang perlu kita lihat, kenapakah dia penting, kenapakah dia boleh dipanggilkan sebagai sesuatu yang perlu kita fahami, sesuatu yang kita perlu dalami lah, untuk kita catch up macam mana pergerakan price di dalam ni lah, dalam trading kita. Okey. Dan hari ni suka saya nak cakapkan, okey. Apa yang saya nak sampaikan hari ni adalah macam mana relatednya structure ni. Okey, structure ini dengan support and resistance atau lebih dikenali sebagai SNR lah. Okey, SNR. Kenapakah dia penting dan kenapakah di manakah relatednya? Okey, di manakah relatednya atau hubung kait dia dengan SNR? Okey. Macam sedia maklum, tuan-tuan puan-puan dah tahu. Okey. Trader semua dah tahu. Okey, setiap time frame bermula daripada M1 sampai ke monthly, okey, dia ada support and resistance dia tersendiri. Okey, dia ada support and resistance dia yang tersendiri. Jadi macam mana gaya kita trade? Okey, macam mana gaya kita trade atau skill kita trade? Adakah kita ini adalah seorang intraday trader? Adakah kita ini seorang swing trader atau scalping trader? Okey, kita kena absorb benda itu semua ke dalam kita punya cara kita trading. Okey. Dan suka saya nak mengatakan sebab kenapakah saya buka time frame H4, sebab saya trade menggunakan top down daripada time frame H4 untuk seminggu lah, untuk sehari saya trade. Untuk intraday punya cara saya trade pun saya akan buat top down di time frame H4. Kenapakah tidak menggunakan daily atau weekly sebagai top down? Dia berbeza. Okey, dia berbeza. Dia ada certain trader dia menggunakan top down di highest time frame lagi, tapi cara saya adalah saya nak detect market itu menggunakan top down time frame di time frame H4 lah. Okey, kenapakah di time frame H4 pun itu menjadi satu persoalan kesesuaian kita macam mana kita nak mapping. Okey, kalau saya suka mapping di H4 atau paling besar pun saya akan pergi kepada daily time frame. Okey, daily time frame. Okey, hubung kait antara support and resistance dengan structure. Okey, hubung kait saya tulis dulu kot. Okey, hubung kait atau related lah, hubung kait antara SNR dan market structure. Okey. Okey, saya tak ada niat untuk untuk panjangkan video ni. Sebenarnya saya akan terang sesimpel mungkin. Okey, sesimpel mungkin hubung kait antara SNR dan market structure. Okey, kedua-dua benda ni, kejap ah. Okey, kedua-dua benda ni, SNR dan support and resistance ni, kita perlu alert lah. Dalam market kita perlu alert. Okey, dan apa hubung kait dia yang membuatkan market itu lebih bereaction.
kita ada past and present punya past, kita kena gunakan past and present punya cara lah. Past and present punya cara maksudnya apa yang berlaku past itu sebelumnya, present tu adalah dan present itu apa yang berlaku sekarang lah. Okey, berlaku sekarang. Okey, jadi dekat sini SNR dengan market structure ni bila kita gabungkan, SNR ini kalau kita mengmulakan top down di time frame H4, dia mewakili kepada SNR, dia mewakili SNR major lah, dia mewakili major SNR. Okey, ini cara saya tak tahulah orang lain. Okey, saya mewakili dia mewakili kepada major SNR. Okey, major SNR ni adalah SNR yang paling kita kena alert. Okey, sesuatu yang berlaku, adakah dia breakout ataupun adakah dia reject di major SNR ini, itu menandakan apa yang akan berlaku atau present selepas ini. Okey, boleh faham lah kot. Okey, dan apakah related dia dengan market structure? Sebab major SNR ini, okey, major SNR ini yang akan menentukan breakout structure ataupun tidak. Okey, breakout structure ataupun tidak. Okey, dekat sini contoh kepada major SNR. Okey, contoh kepada major SNR dia, saya buat marking lah. Okey, marking. Ini adalah major SNR. Macam mana saya marking? Adalah dengan cara saya ambil daripada close body. Okey, close body kita kena gunakan line chart. Okey, gunakan line chart, kita nampak close body dengan shadow sekali full. Okey, di sini bila kita gabungkan macam ni, okey, dalam pemahaman market structure, okey, dalam pemahaman market structure, anda kena ingat dalam pemahaman market structure ini contoh, anda kena draw sendiri untuk kefahaman yang lebih lah. Okey, kefahaman yang lebih. Dalam kefahaman market structure ini kita panggilkan dia sebagai lower low. Okey, ini kita panggil new lower low. Okey, lower low yang berjaya break low ini kita panggilkan dia sebagai lower low, new lower low lah. New lower low. Kenapakah ini saya panggilkan dia sebagai lower low? Sebab dia lebih rendah daripada low ini. Ataupun kita boleh gunakan kefahaman macam ni, low, kita letakkan low sahaja. Okey, low, ada berlakunya breakout, lower ini bermaksud ini adalah new lower low. Okey, bermaksud dia di marking sebagai lower low, harga yang paling rendah daripada harga ini. Okey, dan apakah hubung kait antara SNR dengan market structure ini? Okey, ini kita wakilkan dia sebagai major SNR atau major support. Okey, bila ini sebagai major support, okey, ini sebagai major support. Okey, major support. Okey, major support. Major support ini ataupun lantai yang kukuh lah. Okey, lantai yang kukuh. Kenapakah ini diletakkan sebagai major support? Sebab dia adalah support yang paling bawah, yang bila mana berlakunya apa-apa di support ini akan menentukan ke mana pula arah tuju market selepas ini. Dan shadow ini mewakili harga yang paling bawah selepas, okey, harga yang paling bawah selepas major support ini di breakout. Okey, selepas major support ini di breakout. Jadi bila ia membawa peranan sebagai harga yang paling bawah, okey, bila dia membawa peranan sebagai breakout point, okey, dia membawa peranan sebagai breakout point. Okey, breakout point. Okey,
Okey, dia membawa peranan sebagai breakout point. Dia menunjukkan dua benda. Okey, dia menunjukkan dua benda, breakout major support dan breakout lower price yang sebelum ini. Okey, lower price yang sebelum ini. Ini adalah lower price yang sebelum ini. Okey. Kejap saya nak besarkan, boleh ke tak tau. Saya tak berapa nak tu sangat ni. Tentang nak besar, okey, tak payahlah. Okey. Ini adalah harga yang sebelum ini, dan ini adalah harga yang present lah. Okey. Ini adalah harga yang present. Okey. Ini harga yang selepas ini di breakout. Jadi kedua-dua peranan ini bila dijadikan sebagai hubung kait, okey, bila mana lower ini di breakout oleh lower ini, atau price ini di breakout oleh price ini, dia menjadi satu price yang paling rendah. Ini menjadi satu price yang paling rendah. Okey. Jadi bila mana dia membawa peranan sebagai breakout point, okey, breakout point antara major support dengan structure. Okey, kedua-dua ini ada hubung kait. Jadi agak strong, agak bagi kita agak, ini adalah satu signal yang di mana agak strong untuk kita mengatakan market akan ke bawah lagi. Tetapi kita kena ingatlah, walaupun kita mengatakan market akan ke bawah lagi, serta market dia tidak akan terus terjun. Okey, setiap market point atau pair mana-mana pun dia tidak akan terus terjun, walaupun dia breakout major SNR ataupun market structure. Jadi dia wajib atau dia selalu dan dia akan buat retracement. Tetapi di manakah pointer yang kita akan mencari entry, itu adalah satu persoalan yang subjektif lah. Bergantung kepada apa yang you all faham dan apa yang you all nak gunakan. Okey, cara trading macam mana you all gunakan, itu depend kepada trading technical you all lah. Okey. Kalau bertanyakan kepada saya, simple as that, saya memang menggunakan support and resistance dengan support and resistance dengan supply and demand lah. Okey. Tapi depend kepada structure juga. Bukan sahaja saya menggunakan SNR dan supply and demand, tapi depend kepada structure juga. Apa-apa saya akan melihat structure dululah. Okey, apa-apa saya akan melihat structure dulu. Okey, jadi dekat sini ini adalah major support dan di sini adalah major resistance. Okey, major resistance. Penandaan major resistance dan penandaan major support ini agak senang bila mana kita dah faham wave, bukan wave lah, pergerakan market itu. Maksudnya ada breakout lower lagi, dia akan terus ke bawah lagi lah. Okey. Itu anda kena cari sedikit kefahaman sendirilah untuk lebih memahami tentang market structure ini. Okey, jadi ini adalah major support dan ini adalah major resistance. Okey, ini adalah major resistance. Okey, ini adalah major resistance. Saya kecilkan sikit. Okey, dia adalah major resistance. Okey, ini adalah major support. Okey. Jadi saya kecilkan sikit. Ini major support dan ini adalah major resistance. Jadi saya akan mencari entry point di mana ini adalah pass point. Okey. Ini adalah pass point. Okey. Ini adalah pass point. Pass punya inilah market. Pass ni maksudnya yang sebelum. Okey, sebelum market yang sebelum. Okey, saya tandakan dengan color lain. Okey, ini adalah market yang sebelum. Okey, sebelum. Okey, maksudnya dia dah jadi. Okey, market yang dah jadi. Okey, jadi kita akan mencari point-point entry di dalam pass ni lah. Yang mana present yang saya akan tengok adalah bila mana
structure di breakout back. Okey, ini macam ini ya. Ini adalah structure di breakout back. Ini tidak membawa peranan sebagai major support sebab dia adalah, ini tidak membawa peranan sebagai major support sebab kerana dia adalah berada di dalam pas punya zone. Jadi ini kita panggil dia sebagai present yang paling awal. Okey, titik yang paling awal yang mengatakan market akan drop balik. Okey, maksudnya kalau anda boleh simpulkan kat sini, poin yang saya nak sampaikan adalah apa breakout major support dekat sini dengan market structure low ini membawa peranan sebagai arah market yang kita akan predict selepas ini. Jadi selepas berlakunya benda ini dan retracement pun berlaku, dan apa yang saya akan tunggu adalah bila mana kenaikan ini yang membentuk structure di kenaikan ini macam ini adalah high, ini adalah higher low, ini adalah higher high, ini higher low, ini higher high, dan higher low ini di breakout. Okey, dan higher low ini di breakout back di dalam pas punya zone. Okey, dan dia membentuk satu inilah present yang sangat cantik lah untuk kita ikut. Okey, present yang sangat cantik untuk kita ikut. Jadi lepas saja dia retrace, okey, lepas saja dia retrace, kita boleh shoot entry lah. Okey, kita boleh shoot entry di mana point yang kita sepatutnya shoot lah. Depend kepada technical point yang you all sendiri pakai. Okey, InsyaAllah ke depan ni saya akan ajar lagi lah macam mana cara saya entry, macam mana cara saya nak ambil yang price yang paling cantik untuk kita manage kita punya risk and reward lah. Okey, jadi dekat sini ini adalah breakout point. Jadi terus dia breakout dan dia retest saja, kita boleh entry lah. Okey, kita boleh entry. Dan bila mana kita entry, tempat yang paling kita perlu berjaga-jaga adalah di major support ni, major support yang berlaku selepas breakout support ini berlaku. Okey, major support ini ni di price yang ini. Sekejap ini berlaku. Okey, ini mau peranan sebagai major support balik. Anda boleh jadikan ni sebagai TP, anda boleh jadikan ni sebagai take profit punya zone. Okey, boleh. Lepas tu selepas dia breakout point balik, okey, dia breakout point balik. Okey, ini mau peranan sebagai breakout point. Kita akan buat satu, kita panggil sebagai prediction market, yang mengatakan market boleh pergi lagi turun. Okey, turun lagi. Okey, turun lagi. Tetapi kita bukan terus boleh entry. No. Kita perlu ikut sekuen dia balik. Ikut sekuen balik maksud dia selagi mana higher low. Okey, selagi mana higher low tidak di breakout back. Okey, higher low, nampak ini higher low, ini higher low. Okey, tidak di breakout back, selagi itu kita tidak boleh nak mengatakan market nak terus ke bawah lah. Okey, market nak terus ke bawah. Jadi dekat sini selepas mana dia naik dia apa, price create higher high, tiba-tiba dia breakout major resistance dan major structure di sini. Okay, major structure ini membawa peranan sebagai, ini high lah, kita letak dia sebagai high. Okay, kita letak dia sebagai high. Okay, kita meletakkan dia sebagai high. Jadi dekat sini anda ada satu clue di mana market tidak akan turun. Market kalau turun pun dia mahu peranan sebagai retracement. Okey. Oleh kerana apa? Oleh kerana major resistance ini sudah di breakout dan higher ini pun sudah di breakout, membentuk price higher yang terbaru di sini. Jadi
Dekat sini senang untuk anda predict, bermaksud dekat sini major resistance dan major high ini sudah di breakout, means dalam kepala kita akan set, okey, penurunan ini adalah penurunan, apa penurunan itu kita ambil dia sebagai pointed retracement, bukan pointed untuk kita entry sell. Oleh kerana apa kita dah tidak boleh entry sell? Oleh kerana major resistance sudah di breakout, higher sudah di breakout, okey, higher structure sudah di breakout, membentuk price yang terbaru, price yang tertinggi yang terbaru. Jadi price kebarangkalian untuk dia turun, okey, kebarangkalian untuk dia turun ada, tetapi sebagai pointed retracement, kecuali, okey, kecuali major support ini, major support dan major structure ini di breakout back. Okey, ini major support dan major structure ini di breakout back. Jika berlaku penurunan dan breakout balik support ini, baru kita akan twist kita punya probability market boleh turun balik. Okey, kebiasaannya breakout high, breakout low ini berlaku bila mana market dalam keadaan sideways. Okey, market dalam keadaan low high, low high, low high, dia akan berlaku macam ni. Dia akan selalu berlaku macam ni. Jadi tapi bila mana dia breakout structure major ataupun major support, yang bila mana kita hubung kaitkan di antara SNR dengan market structure, kita lebih senang untuk predict market itu boleh pergi ke mana. Okey, dia akan pergi ke mana. You all boleh sendiri tengoklah kat sini. Kenaikan ini yang berlaku pada minggu ini, saya jangka, kita dah boleh jangkakan. Okey, bukan saya jangka, kita dah boleh jangkakan bila mana dia dah membuat higher price yang terbaru, dan sekarang price betul-betul stop di higher price yang sudah di breakout, dan means saya punya highest probability yang boleh dikatakan sebagai kebarangkalian yang paling tinggi, market boleh terus naik ke atas lagi. Dan kalau penurunan ini hanya mengambil peranan sebagai retracement point. Okey, retracement point, anda boleh mengambil dia sebab di sini pun boleh untuk dia pantul balik price ke atas. Okey, dia turun sebagai retracement dan dia boleh pantul balik ke atas pun boleh. Kalau anda nak gunakan support and resistance punya cara pun boleh. Di sini ada satu major support resistance, di sini ada satu resistance, di sini pun ada satu resistance lagi, nampak? Boleh digunakan sebagai tempat pullback balik. Okey, tempat pullback balik. Jadi agak simple di sini bila kita faham, okey, kita faham dengan lebih mendalam tentang structure, bila mana kita hubung kaitkan dia dengan SNR, kita boleh buat satu the best point lah, the best kebarangkalian, okey, untuk kita trade. Okey, jadi kita tidak terkeluar daripada landasan lah. Kita tak keluar daripada landasan, maksudnya kita ada arah. Apa-apa pun terjadi, kita masih mengikut arah market, which mean kalau kita entry buy, okey, kita entry buy kat sini, contoh pointed kita entry buy, okey, kita entry buy pointed kat sini. Oleh kerana apa kita pointed entry buy, kita buat, okey, ni demand, okey, kita entry buy. Lepas tu kita ni jenis yang suka tinggal MT4, kita tinggal market, kita entry buy sini, dia naik, kita dah mula profit. Lepas tu dia turun balik, dan kita tak letak set, kita tak letak BE, dan kita tak letak stop loss. Macam saya adalah seorang trader yang tidak menggunakan, tidak suka, bukan tidak suka sangat, okey, lebih kepada saya membiarkan apa yang market nak buat based on saya punya arah. Bukannya main buta-buta, tak letak SL, tak letak BE, bukan. Tapi saya lebih prefer kepada arah yang mana saya lebih lebih meletakkan satu probability yang lebih tinggi kat situ. Okey, berdasarkan risk and reward yang saya boleh berani masuk lah. Okey, berdasarkan risk and reward yang saya berani masuk. Jadi dekat sini jika saya entry buy dekat sini, okey, dah profit tapi kita tak ambil. Oleh kerana apa? Sebab TP kita adalah di sini.
TP kita adalah di sini. Jadi kita entry sini based on risk and reward. Kalau entry sini dekat sini 40 pip, kat sini dah 126 pip, dalam range risk and reward 1:4. Okey, dah 1:4. 1:2. Okey, 1:2 lah. 2 atau 3 lebih kurang macam tu. Agak cantik. Jadi saya tidak akan letakkan SL di bawah zone ini. Saya boleh prefer kepada structure market. Okey, jadi saya akan letak, saya tidak akan letak, tapi saya akan alert di mana low ini, low yang berlaku di zone ini. Okey, maksudnya kalau dia pergi, dia melebihi dia, atau dia close body candle melebihi low ini, baru saya akan cut loss lah. Saya akan cut loss. Tapi kalau dia masih cucuk low ini menggunakan shadow, jadi saya tidak akan cut loss, sebab saya lebih prefer kepada arah ini. Okey, jadi tak ada masalah lah kalau kata kita float pun. Yang tu yang kita nak guna di dalam market. Okey, bukannya kita main letak SL, kita main letak BE tanpa kita tahu arah market itu ke mana. Okey. Okey, jadi sampai situ dulu saya punya perkongsian. Nanti saya akan kongsi lagi. Okey, saya akan share lagi apa yang melibatkan trading teknikal lah dalam kita punya nak trade. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.